Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwan dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini dalam ruangan Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan pengertian Al-Quran, bersama dengan tafsir Al-Quran, bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq pada setiap hari Jumaat. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam tafsir surat Ar-Ra'di pada siri yang kedua, pada muqaddimah permulaan, mana kita nak kecek tentang permulaan muqaddimah surah Ar-Ra'di, bilangnya ayat dia, bilangnya huruf dia, bilangnya kalimah dia, apakah kandungan yang kita dapati dengan cara umum dalam surah Ar-Ra'di. Yang kita nak ke situ dululah. Ya, surah Ar-Ra'di dan surah Yusuf ni sama ya. Kalau kita tengok maudhu' dia tu sama. Maudhu' dia sama, maksad dia, tujuan dia pun sama. Dan sama-sama duk sifatkan Al-Quran. Katanya Al-Quran begitu, begini. Nampak tu? Dan kedua-dua surah ni kecek hak anbiya juga. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan hamba-Nya yang beriman, yang bertakwa, dan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan, menghancurkan, menurun azab ke atas hamba-Nya yang kafir. Maka maksad tujuan surah ni, pengata Cetanarum surah ni tidak lain tidak bukan itsbatu tauhid al-ilahi wa wujudih. Nampak tu? Tujuan surah Yusuf dengan surah Ar-Ra'di, tujuan dia tu, maksad dia tu nak menetapkan dan nak mengesahkan, nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah tu ada. Betul dalam surah Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala firman dengan arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar al-qahhar. Apa tu? Adakah berhala-berhala yang mereka itu menegakkan atau menganggapkan, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak di dunia ni lebih baik daripada Allah ke? Yang satu, yang perkasa, mana lebih baik? Berhala-berhala hak duduk di negeri tu, negeri ni, hak besar situ, hak besar sini, hak duduk ta tu, duduk ta ni, hak banyak di semua tu dalam dunia ni. Adakah mereka itu lebih baik daripada Tuhan kita, iaitu nama Allah, yang bersifat yang satu, yang esa, Al-Qahar, yang perkasa, yang kuat? Memanglah jawab dia, Allah lah yang baik, Allah lah yang betul. Dalam surah Ar-Ra'di pula Tuhan nak menunjukkan kata dia tu, kuasa dia tu menjadikan langit dengan tidak bertiang. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan langit dengan tidak ada tiang. Seperti mana kamu nampak. Sungguh kita dapat tengok mana tiang langit, tak ada sahabat. Duk boleh tak atas pakai hari ni. Semua tu menyata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datangnya hari kiamat, Tuhan gulung langit. Semua kita duk gulung hamba tu.
Yauma natwis samaa. Nah, katayyis sijilli yauma. Dah, katayyis sijilli lil kutub. Kadang-kadang mari dengan gulung, kadang-kadang mari dengan lipat semangat katuk surat. Jadi ada tu hal lipat. Lipat ke apa? Lipat. Nah, dia kata lipat langit tadi tu semangat lipat surat. Ini nak Tuhan kuasa. Tuhan tanya pula, qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Nampak tu? Ini semua tu nak menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nak menunjukkan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu, tidak ada syabih yang setara dikasihi. Dan bila kita tengok lagi dalam surah Ar-Ra'd ini pula, bahwasanya cita-cita menjadikan cita-cita yang berkata boleh kita buatkan satu rumusan, iaitu dalam surah Ar-Ra'd, apa yang dikandungkan oleh surah Ar-Ra'd. Pertama kali kita dapati bahwasanya surah Ar-Ra'd surah Madaniyah yang serupa dengan tujuan dia tu supaya surah Makkiyah juga. Dia surah Madaniyah tapi tujuan dia tu serupa dengan surah Makkiyah. Ialah tauhid, tujuan dia tu serupa tauhid. Yang kedua, itsbatur risalatun nabawiyah. Kita kena bagaimana dia nak menegakkan risalah nabawiyah, ajaran yang Rasul bawa hari itu, kita kena beriman dengan dia. Dan juga wal ba'th wal jaza', kandungan dia itu disebut berkenaan dengan hari bangkit dan hari balasan. Dan ar-raddu ala syubahatil musyrikin, nak radkan di atas apa? Di atas kekeliruan. Mereka kekeliruan orang-orang yang musyrikin. Maka di sini kita dapati boleh buat 1.2 dan 1.1 titik lah, 1 2 3 4 tu. Maka pertama mula surah ni dengan menegakkan atau menetapkan, membuktikan bahawasa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dunia ni ada tuan. Allah Subhanahu wa taala itu satu dan esa. Sebab itulah mari daripada sebut selalu dah. Mula-mula sekali Tuhan kata khalaqas samawat. Mula-mula sekali Tuhan menjadi langit. Wal ard, Tuhan menjadi bumi. Allah lah dah. Orang lain bakal kita tangis lu dah. Tuhan-Tuhan di atas dunia ni tak kira hak hidup, hak mati, hak kerah, hak batu, hak kayu, hak pada lilin, hak pada besi. Sama telah nak royak atau dia buat langit, dia buat bumi. Dia tak boleh gerak. Berpia kena hujan situ. Berpia balik tak boleh bangun. Berpia angin pupuk patah. Dia sendiri tak kuasa nak tu. Sama telah nak mengaku atas dia tu. Boleh buat langit, boleh buat bumi. Begitu kat Tuhan-Tuhan hak hidup, hak mengaku atas dia tu Tuhan tu. Orang semua dia hak hidup, puja dia tu. Hak hidup tu. Dia nak mengaku atas dia tu jadi langit, jadi bumi. Tak boleh. Tapi Tuhan kita ni, Tuhan kita semua, dia boleh dia mengaku atas dia tu menjadi langit dan bumi, menjadi matahari, mentari dan bulan. Dia tu boleh menjadikan malam dan siang, malam hari dan siang hari. Tuhan tu dia royak kata dia tu menjadikan bukit dan sungai. Tuhan tu dia royak kata dia tu ciptakan ke apa? Az-zuru', tanaman wathimar, buah-buah al-mukhtalifah yang berlain. At-ta'um, at-ta'um mana berlain rasa, wal-rawaih berlain bauan, wal-alwan berlain warna.
Tak tanya piyo boleh ngaku. Ni kata Tuhan kita besar. Tuhan kita hebat. Yo ya habis. Dalam surah ni yo ya habis kata dia tu menjadi langit. Bombing. Tari. Bulan. Sie. Malai. Bukit. Sungai. Taneme. Buah-buah. Buah-buah pula tu berlain ni. Berlain ni. Pengata rasa berlain ni bau Wah dia bau ni. Wah nakau pedak bau ni. Allahu Akbar. Piyo duk ajar. Piyo duk oyak. Piyo duk buat. Piyo duk cipta tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Warna tu warna ni. Warna kuning-kuning. Dah. Marinya pisai lah kuning. Nampak tu pauhnya kuning. Warna-warna. Bo mari hijau-hijau. Dah. Wah angun hijau. Wah kewi hijau. Wah topoh hijau. Lagi-lagi banyak lagi. Ada si apa? Merah topoh merah. Wah strawberry lah. Dah. Wah mocktail lah. Cak kelabu-kelabu. Cak tu Allahu Akbar. Siapa yang mengaku? Siapa yang berani mengaku kata dia tu buat? Tidak lain, tidak bukan Allah satu. Wa anna Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala munfaridun. Dia seorang. Dia tak ada pihak kongsi dengan dia. Tidak kena minta tolong apa dia boleh. Suruh buat macam ni. Wal ijad. Dialah yang mencipta, dialah mengada. Wal ihya'i wal imatah. Dialah yang menghidup dan dialah yang memati. Wal naf'i wal dar. Dialah yang memberi manfaat, dialah yang memberi mudarat. Habislah, cukuplah. Mana tak? Tuhan kita ni kita kena kenal molek. Banyak kata orang sakit pakai mati. Buat apa Tuhan tak ada cara ke? Tak. Tuhan lah yang mati. Tuhan lah yang menghidup. Tak ada siapa. Bomo besar mana, setara mana, apa nama tu. Dah kena faham kata di sana ada amnat. Nera manusia. Siapa? Tuhan. Bijak setara mana, kaya setara mana, dia mati galik-galik. Ubat mahal setara mana, mempitah sodiak setara mana, orang dulas 10. Bomo 10 orang dulas orang tu. Mati. Bomo sendiri mati. Dia ni, tak payah dulas dia ni. Tapi hidup. Apa yang kita dulas oleh kena mati. Tengok. Tuhan tu kuasa. Nampak tu? Tanam harus tumbuh sore dia tu. Ragoh tengah badai pasir. Teh kok tu kok ni. Hak kita duk tanam dak payah rumah tu, malah berbaja lah. Berbaja ke tak gerak, ke naik kulak, ke makan di tu, ke mapung tu. Hak ni kita cara tak lagi. Kalau hak tu hak cara ni, Allahu Akbar. Tak itulah. Kita kena itu hak cara kita. Serah diri kita pada Tuhan. Buatlah apa yang dia suruh, tinggallah apa yang dia larang. Yang kedua pula, Allah Subhanahu Wa Taala panggil kata fahwa atau muhtawa. Kandungan yang ada dalam surah Ra'd tu, itsbatul ba'thi, iaitu membuktikan katanya adanya hari kebangkitan. Wal jaza, hari balas fi alamil qiyamah, di alam hari kiamat esok. Betullah kita nak gapo-gapo kita kena ingat kata bukan aku suk sini. Kita nak curi barang orang kita kena ingat kata bukan aku suk sini. Kita nak zalim kat orang kita kena ingat kata bukan aku suk sini. Kalau aku suk di dunia tak apalah, sedap kita buat kat orang. Sedaplah kaya buat kat orang susah. Orang kedebel buat kat orang tak orok. Orang ragah buat kat orang lemah. Nampak tu? Tapi kita kena ingat kata di sana ada kita nak dapat nak jumpa dak pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada kambing yang ditanduk, kambing hak lemah, kambing hak gagah, ditanduk gi sugung, kambing nu gebah. Di hari kiamat esok Tuhan menghidupkan dua kambing ni. Kalau kambing nu tanduk tak ada Tuhan buat tanduk ke dia pula. Hak gebah tu, hak kena sugung tu. Tuhan kata mun sugung kelip balah. Gung sugung pula kelip balah. Bo sugung siap bolehlah ambil hak dia, Tuhan suruh mati. Lepas tu Tuhan suruh hancur lah kambing dua-dua ekor tu. Hak tu binatang. Manusia ni tu ada tu lagi.
Manusia dia sakut syurga dengan aku. Binatang itu dah sakut syurga dengan aku. Manusia ni sakut dengan syurga dengan aku. Betul lah, nak apa-apa kena ingat kata, di sana ada hari satu hari. Tak si bayar hutang orang. Duk zalim ke orang. Duk ipit tanah orang. Duk mari duk susah orang. Orang tu nak lawan tak boleh. Orang tu kata tak apa. Nanti tak payah Tuhan lah kita jumpa dua. Takutlah dia tu. Nanti dia tak payah Tuhan ni, aku nak royak pada Tuhan. Kata mung buat deku sikit-sikit. Kata mung duk ipit tanahku. Mung curi tanahku. Mung ambil dah harta aku. Mu buat zalim pada aku. Mu sakit kepala aku. Nanti dia kiamat esok temu. Mu tak sebayar tak apa. Nanti akhirat esok aku nak pahala mu. Tuhan ada. Aku tak takut pun dia. Tuhan ada. Tuhan ada. Betul bila orang nampak tak reti, tak kenal Tuhan kita royak tak apa. Dah demo duk nak sangat. Tak apa, Tuhan ada. Dah. Amo bukan bodoh, amo kacau duk royak ni. Dah bukan amo duk nak harta dia dunia sangat. Ni hak ambo. Amo ayat tu amo setahun ni. Tapi demo tu, oleh kerana demo orang besar, orang ada kedai, ada kawan budak-budak misalnya, mari duk hipik, mari duk nyanyi ambo, tak ada apa lah, Tuhan ada. Bagi tu kat bini. Ada lelaki zalim dia ke apa tak apa, amo nak berdoa dengan Tuhan. Bagi tu juga lelaki, kalau bini tipu dia ke apa nama tak apa. Nah, mu tipu dalam dunia tapi Tuhan ada. Nampak tu? Dia bila kita sebut Tuhan tu ialah yang ludah lah. Nampak tu? Nah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan katanya azab tu akan kena ke atas orang yang kafir dalam dunia lagi sebelum akhirat. Yang ketiga pula, kandungan yang kita dapat dalam suratul Ra'd, al-ikhbaru an wujudi malaikah. Tuhan nak tunjuk pada kita katanya di sana ada malaikat. Tahfazul insan, malaikat tu Tuhan hantar untuk jaga manusia. Wa tahrusuhu, dan duk dulai duk pukpong manusia. Masya-Allah. Semua tu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak minta tolong daripada malaikat. Janganlah kita tulis. Kadang-kadang kita nak malaikat jaga rumah kita tulislah ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Malakul Maut, ya Raqib Atid, ya Munkar Nakir. Boh nama malaikat semua keliling rumah kita. Buat apa weh nak jaga rumah kita? Tu syirik panggil. Malaikat tidak kuasa. Demo tidak buat, malaikat tak ada buat sorang dia. Sebab apa? Sebab dia buat semua dia buat tu dah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tu buat apa yang Tuhan suruh. Tu ya. Nah, katanya malaikat bagi sorang dia. Duk kata amo dewa ni. Ni pula amo ni khodai ni. Hatu saja tu. Nah, mari mengaku kata dia tu dewa, tapi dia mengaku kata dia tu malaikat. Apa? Malaikat dia tak buat ikut say. Dia buat tu apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah. Ni ayat tak? Manusia ni Tuhan hantar malaikat jaga. Baik no rupa dia. Bila seseorang tidur dengan air semaya, mana tahu? Dia ambil semaya, dia ambil wudu, kemudian dia pergi tidur. Bila dia ambil semaya, kemudian dia pergi tidur dengan dia baca doa, baca lillahi ma fis samawati ma fil ard, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi, la ilaha min rabbih wal mu'minun, semua tu. Bila dia tidur tu, malaikat jaga dia. Tuhan hantar malaikat untuk jaga dia. Jaga daripada gangguan jin. Sebab itu, orang tidur dia kena tinis jin duk gapo cek tu. Tidur tak ada baca apa. Tidur dengan setengah lembu kambing tidur. Nak tidur. Kadang-kadang teruk pada kambing lembu lagi. Nampak tu? Tu orang lagu tu juga memanglah jin mari duk ganggu dia lah. Sebab apa? Sebab ya jin gapo? Ya jin. Kita tahu tak payah jaga dia. Tapi bila ada orang jaga, jin takut masuk. Jadi seorang tu bila dia tidur dengan asmaya dengan doa, bila dia balik kanan,
Nah, malaikat berdoa dah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunlah kepada dia. Berbalik kiri pula, pasal dia tidur ni, kita musing kau tu, musing kau ni. Kita duk musing berapa kali tu. Jadi malaikat duk jaga kita, malaikat duk jaga. Nah, dengan izin Allah, dengan perintah Allah, tiap-tiap kita balik, malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunlah bagi dia. Nampak tu? Begitu juga rumah-rumah yang baca Quran, rumah-rumah yang ada mengajar, rumah-rumah yang itu malaikat duk masuk. Nampak tu? Malaikat ia tubik, ia tak masuk rumah yang adanya anjing, yang adanya gambar. Siapa yang tertepek gambar darah, gambar dia sendiri, gambar Pietri, gambar Rap India, apa nama tu, ambil taruh lah. Ambil taruh pun dalam mari lagi apa, tudung. So tak dinding lah, nak tak dinding tak lah gambar sijik, gambar kayu, gambar laut, gambar bukit, gambar gambar jangan benda menyawa. Sebab apa? Sebab malaikat tak masuk. Dan malaikat tak masuk, jin penuh umur kita. Ya saudara dikasihi. Nah, kalau ada tasawir, kalau ada berhala, malaikat tak masuk. Ni mana kata? Dia malaikat tak masuk, habis. Nah, ni malaikat tu datang hari. Ni, nah, kita kecek lebar insya-Allah dalam tafsir kita. Yang keempat pula, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan beberapa contoh. Nah, beberapa cerita, beberapa perumpamaan untuk kita tu nampak kebenaran dan nampaknya kebatilan. Hak mana benar, hak mana tak benar. Dan Allah Taala berbanding tengok. Orang yang ibadat kepada Allah satu dengan orang yang beribadat kepada berhala. Nah, Tuhan duk banding katanya, orang beribadat kepada Allah dan orang beribadat kepada berhala seperti kasaili wazabad. Seperti buih-buih laut. Seperti nama apa kata? Nampak sail. Jadi apabila mereka duduk beribadat, bos siapa pian nak minta tolong tak boleh. Nampak yo. Nampaknya banyak setengah buih-buih laut kan. Bang kata buih-buih laut. Buih-buih sabung kan. Besar bagi kita kocok-kocok naik tinggi sok. Bagi dia amah pak, tak ada apa ya itu. Ni buih. Alladhi la faidata fihi. Yang tidak ada faedah. Wal ma'dan bil ma'dan al mudhab. Dan berhala kita tu semua tu. Tuhan banding dia tu dengan apa? Dengan besi yang dia hancurkan, dia dicairkan oleh api. Setengah berhala ada tu kan. Ya buat sara, ya curuh. Kadang ya pahak batu ke, ya pahak dia diupo ke. Upo kambing, upo rimah. Upo tu kodo semua. Ni. Maka lagu ni mengata buih-buih saja. Jadi form 6 saja. Form sabu saja. Tidak boleh pakai kerja. Maka yang manakah betul? Yang manakah? Benar. Itu kita boleh buat perbandingan insya-Allah. Yang kelima pula. Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan, mengumpamakan keadaan orang yang bertakwa. Ialah mereka itu ahlus sa'adatu as-sabirin. Hal muttaqin ahlus sa'adah. Orang yang bertakwa ni orang yang dapat kejayaan, dapat kebahagiaan. Ini ahlus sa'adah. Ya. Al-muqimis salah bil basir. Orang yang orang yang apa? Orang yang mendirikan salat dengan apa? Dengan orang yang basir. Apa basir? Orang yang hati, orang yang mikir.
Kalau mata nampak orang yang kata suluh dia tu cerah. Hati dia tu kata penuh dengan nur. Hati dia tu penuh dengan cahaya. Orang semaya ni. Nah, itu kandungnya yang kita boleh cerita berkenaan dengan surat apa? Suratul Ra'd. Dan keadaan orang yang deraka pada Allah dan yang menyalahi perjanjian. Apa yang mereka itu janji dengan siapa buat satu sandiaga apa nama tu dan merosakkan di atas muka bumi, Tuhan bandingkan mereka itu seperti orang buta. Saat ni orang nampak. Orang semaya ni orang mata nampak. Orang mata dia tu cerah, cerak. Orang yang jahat, orang yang deraka, orang yang merosakkan atas muka bumi, Tuhan Tuhan menjadikan dia tu dengan bil a'ma, membandingkan dia dengan orang yang buta. Ya. Ni pula. Al-Bisyarah bijinani adnin lil muttaqin. Kandungnya surah Ar-Ra'd ini Tuhan memberi berita gembira, berita baik, menjanjikan dengan janji yang baik, iaitu nak beri syurga adan kepada orang bertakwa, dan Tuhan beri inzar bin nar linaqidi al-ahd al-mufsidin fil ard. Tuhan beri peringatan mengugut mereka itu dengan api neraka bagi orang yang menyalahi janji di atas muka bumi yang melakukan kerosakan. Yang ketujuh pula, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, menjelaskan muhimmatul rasul, iaitu hijau rasul. Dalam surah Ar-Ra'd ini Tuhan ada ayat cerita hagapo ke hijau rasul. Kita pun, dan kalau kita orang ngaji, kita pun rasul juga. Kita pun bukan nabi, kita rasul. Rasul ni kita kena sapa kat orang. Ialah kerja kita ke apa? Ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Kita ajak manusia kepada apa? Ibadat kepada Allah satu saja. Wa adamu syirki bihi. Janganlah kita syirik dengan Allah. Wa tahdhirihi min mujamalatil musyrikin fi da'watihim. Dan Allah SWT memberi peringatan. Janganlah dia tu duk ambil hati. Mujamalah ni mengata ambil hati. Dalam dakwah ni tak boleh ambil hati. Benar ambil hati. Hari ni aku semua berhala mu sekali. Esok mu semua Tuhan aku lah. Sekali. Tak boleh. Abang kata ambil hati lagi. Tak boleh. Sampai tu dalam Islam dia ada. Sakut dengan amalan, dengan ibadat, dia ada cupcake dia. Betul lah. Nah, boleh tak kita nak sayang kafe? Boleh. Boleh tak kita nak main bola dengan dia? Boleh. Boleh tak kita nak ziarah dia? Boleh. Boleh tak kita nak jual beli dengan dia? Boleh. Tapi boleh tak kita nak semua berhala dia? Tak boleh. Dia boleh tak nak mari semaya masjid kita? Dah. Mari buat apa? Mari nak semaya. Semaya kenapa? Kena belajar, kena apa? Nak tengok boleh. Bila dia mati, boleh tak kita sedang kuam secah? Boleh. Tetapi boleh tak kita hidup? Kita hidup tak payah mayat di tempat dia duk bakar duk apa? Mengata hak tu, mengata kita kena ngaji wilai buku ni. Sebab kita berada dalam sangkum mengata banyak agama. Ni mana kata? Tapi kalau ibadat, maaf lah. Ibadat ni tak boleh. Nampak tu? Ibadat ni tak boleh. Mujamalah tak boleh. Sebenarnya Nabi demo mai tawa suruh. Suruh apa? Suruh mari semua alat. Sari. Lepas tu dia nak semua Tuhan Allah sari. Mari semua Al-Uzza sari. Dia nak semua. Turunnya ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ni mana kata? Hei orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Aku tidak sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ya dah.
Yang ke-8 pula. Nak ayat tentang hakikat rasul. Rasul ni malaikat ke? Rasul ni boleh tubai ke? Rasul ni boleh ngaik ke? Rasul ni boleh buat usia ke? Ke rasul ni orang sepuluh kita. Rasul ni hakikat dia basyarun. Ingat malak, basyarun. Pak Ustaz Nabi pun Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Weh, hak tu Tuhan izin bagi dia. Dia buat tak tangi gitu, Tuhan hidup. Bukan dia buat hidup. Pas Nabi Muhammad boleh naik ke langit dengan burak. Dan Isra' Mi'raj tu. Weh, hak tu izin Tuhan hatta bagi burak. Nah, pergi naik. Lepas tu apa Tuhan tak ada hatta. Kalau lalu duduk di Nabi ngaik sini. Nabi ngaik. Kalau Nabi boleh ngaik. Nabi ngaik. Duduk di Mekah ngaik pun. Dah. Gigi bagi. Siapa Madinah? Ada. Nabi naik pun. Nabi ambil di Baitillah. Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dengan burak. Ambil di Masjid Aqsa. Mi'raj ke langit pula. Langit pula orang nak pergi tak siapa. Tapi Nabi pergi dalam satu malam semua tu. Lepas tu Nabi turun mari pula. Nabi klik mari pula. Subuh esok boleh haik orang. Apa? Kalau saya duduk di Nabi. Apa tak nak pergi Madinah dengan burak padahal. Madinah dengan Palestin. 4 kali. Dah. Atau 5 kali Madinah. Palestin 5 kali Madinah. Dah jauh dia tu. Mana kata? Bukan duduk di Nabi. Betul lah. Rasul ni manusia seperti kita. Lahum azwajun wa dhurriyyah. Para nabi-nabi ni ya ada isteri, ya ada keturunan, ya ada cucu, ya ada gapo saria lah. Dia orang walaisatil mu'jizat rahnu masyiatihim. Apa ustaz ayat ni? Bukan kata mukjizat hak Nabi Musa belah laut, hak Nabi Musa tahap tukak. Dah lepas tukak di ular bukan terpandai Nabi Musa. Dok, Tuhan suruh. Ingat tak dalam surah Taha, surah Qasas, surah mana-mana? Dah, Tuhan kata, usluk yadaka fi jaybika. Hei Musa, mu hallo. Mu seluk tangi. Usluk. Seluk. Bahasa Jawa kita seluk dah. Seluk tangi. Seluk tangi kamu dalam kocek mu tu, batu akik tu baik semula tu. Baydak, putih. Cerah. Piawak tu Tuhan. Nampak tu? Alqi ma fi yaminika. Lepas apa yang di tangan kamu tu, tukak tu. Fa idza hiya hayyatun tas'a, maka jadi ular. Bukan Nabi Musa panah. Tuhan suruh Tuhan. Bila kita baca Quran Tuhan suruh. Fa amaju usluk yadaka. Alqi ma fi yaminika. Wadrib lahum tariqan fil mana tak? Suruh ambil Musa tu, suruh ambil tu kat katok. Katok batu fanfalaqa, buka laut. Tanya tak Nabi Musa wadi ke Tuhan suruh buat? Tuhan suruh buat. Ya Tuhan suruh buat, maka kena asbab. Membuat Tuhan nak hidup. Nabi Isa pun mari tak tangi dak tahu mati. Wa id tubriul akmaha. Wal abrasa. Nampak tu? Dalam satu ayat tuhyil mauta. Semua tu biiznillah. Nampak tu? Nabi Isa kata, "Unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum." Semua tu dengan izin Tuhan berlaku. Aku boleh tahu. Mung duk taruh gapo dalam saji rumah tu. Ada budu ke, ada ikan ke, ada ikan bilih ke, ada lauk gula ke apa tu. Aku tahu. Apa Tuhan wayak pada aku. Bukan Nabi Isa tahu benda ni kenapa ni kita ni paling habis. Hak mano masa mano ke apa nama tu. Begitu Nabi Sulaiman. Tuhan royak kata Tuhan wi kuasa. Tuhan wi kuasa. Bukan tadi dia kuasa sorang. Nampak tu? Ya jibalu awwibi ma'ahu. Nampak tu? Wat-tayr
Wa alanna lahul hadid. Dan Nabi Daud ni, dia pegang besi sepengah pegang dinaman dah. Dia nak pecek kat tu, dia nak retel macam ni, dia nak fanyek macam ni, nak buat koli, nak buat gapo. Tuhan buat lembut besi tu kepada Nabi Daud. Ni semua tu panggil kata. Tuhan bukanlah kita katanya, jadi fok dia tu tak serupa dengan orang. Nah, dia tu malaikat, dia tu boleh ngaib. Ni fak kita ni faham silap ni. Lepas tu bila kita pergi di Indonesia, satu tempat dia mau kata situ ada wali. Kita kata wali ke apa? Tuan hidup lah, tuan mati. Atau orang Indonesia ada apa, ada minta situ. La hawla wa la quwata illa billah. Ini syirik orang kata. Timurnya ilmu juruk. Apa ilmu juruk? Ilmu ngaib. Ilmu tubai. Ilmu naya. Nak tengok ayat Cina banyak boleh hadir. Nak tanya tu duk naya, duk tubai, duk gapo tu. Dia guna gapo? Dia guna jin. Tak ada orang boleh naya, boleh tubai. Orang ada sayap, hak bersayap lagi jatuh mati. Lepas ni dia boleh tubai, dia boleh gapo? Berlaku satu ketika. Dicerita pada saya oleh orang yang saya sikoh lah. Di Madinah. Beberapa tahun yang lalu. Ada seorang apa? Seorang Tino daripada Afrika. Dia duduk di Madinah. Duduk kerja ke apa? Duduk buat sihir. Sihir dengan anak orang lah. Kau tu kau ni lah. Lepas tu. Lama-lama tu. Sedadu ni. Dengan syekh ni. Dia nak tengok. Dia nak pergi igat dia motor. Dia walau pakai baju buruk. Walau tak reti syekh ni. Dadu pun pakai baju kapung. Pergi jumpa dengan dia. Ya nak jumpa dengan dia pula. Nak jumpa dengan tokai sihir ni bukan mudah. Ya kena pakai kaki-kaki. Nak siapa kakak. Dan siapa tempat tu. Siapa tu wear tu. Limau ni lapis. Tanya limau tu. Bunga limau ni. Baru masuk. Dia pun masuk. Dia dadu. Serta dengan syekh. Dia buat sepengai kapung biasa. Susu dia jumpa dengan tokai sihir tu. Dia kata, boleh buat apa tu? Aku ni dah duk kena pada orang Tino tu. Dah. Janguklah kau tu. Aku nak ke dia. Aku nak video tu mari rumahku. Dah. Nak video tu duk aku. Kau tu. Benar-benar tak malak dia bahang lah. Boleh. Lepas tu apa ni kena ni? 3,000 ya. Aku nak lebih pada tu lagi. Nak dah. Tino tu duduk di rumahmu tak betul baik. Kau tu. Ni dadu. Dia ambil muka amal lah ni halu. Muka amal sama-sama kalah. Nah, duduk di kalah. Dia pukul boleh. Lepas tu boy nak buat apa nama tu. Dia mau tu minta. Minta ramah retino. Minta ramah. Dah minta tu ni. Lepas tu dia nak buat. Bleh dah. Yogi duduk buat dalam bilik dia mana ni. Duduk luar. Nampak tu? Termasuk dari bilik dia tu duduk dia cucuh panji dia, panggil jing dia, hatu dia tu lah. Dah. Syekh ni bangun pak pergi kedah pintu. Kedah pintu penuh dengan baju orang tu, baju orang ni. Dah ramai dia motor ramai orang ni, penuh dengan semar lah. Dah semar, bau bahring. Kali hak Tino tu tokai sihir tu duk kecing kat atas baju tu jadi dalam bilik luar ni. Dah bilik hak tondak orang ni molek cuci. Boy dalam bilik hak tu semua dengan bau haring. Boy tahu kata dadu ke apa nama tu. Ya, lari. Dah lari nak sutuh. Tu. Dah. Ya kata, dah, fakmu tak boleh buat gapo deku. Aku nak tubai klik dah. Nampak tu ya guna jin. Syekh ni tak nampak lah jin dia tu. Dah, jin akik dia. Akik dia tubai. Jadi dia duduk dia dah. Jadi dia tu mana tak sepengah ada orang akik. Orang akik tu baik pada pagar rumah dia tu. Syekh ni. Dah baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lepas tu bawah tu. Dah. Bagian terdadu ni. Hatasan ya dah. Suruh mari likung. Mari likung di luar tu. Ngapika. Ngapa suruh. Dah. Suruh royak atau. Musuh diri lah kau tu kau ni. Syekh ni dia baca. Dah. Boy tu baik daripada sutuh. Tu baik naik. Akak sikit boleh dua ambik gi lepas pada
Pagar sikit Syekh ni dia baca jin tu takut boleh adik. Lepas yang tobok mati. Nah, lepas toke sihir ni tu bok. Dah umur 3 lapis. Ni mana kata bang saja ya. Ni fak jin-jin ni hatu-hatu ni harap tolong dia bukan apa dak. Dia nak wi orang tu mati dalam kekufuran. Walaupun dia mari dengan rupa molek. Mari rupa suruh baca Yasin 1000 kali. Mari suruh baca kulhu 15,000 kali. Itu suruh dia. Kita nampak molek moga cuba suruh baca Yasin. Kita rasa molek moga suruh baca kulhu. Nah, nampak tu? Jadi kita dah buat amalan lagu tu duk buat untuk dia. Nampak? Dia nak nampak yang ni ikut aku suruh. Dia nak suruh kita kufur dengan Tuhan. Serak dah ya dak dia nak suruh. Kalau jin Islam, dia nak main macam tu. Suruh baca kulhu, suruh selawat Nabi 1000 kali kau tu. Jadi nak kata lepas tu. Sakut dengan ubun ni. Nah, sakut kait dengan tajuk ni. Hak di Indonesia. Baik kata duk belajar ilmu ngaib, ilmu juruk, ilmu tubai, ilmu gapo. Itu semua tu jin belaka tu. Nah, oleh ke tok guru dia tu duk ada jamu-jamu. Abang kata sirih Penang tak biar orang nampak. Duk ada janji gapo tu. Walaupun nampaknya belik subai, nampaknya menjanguk, nampaknya pakai molek kat tu ni kita tak boleh harap anu. Apa? Dia kata pakai ye bukan menunjukkan katanya waraknya seorang itu. Nampak tu? Kita ni yang tertipu dengan pakai ye. Nampak pia belik subai kali orang jahil pun alim berat dah kita. Bukanlah belik subai menyebabkan ilmu alim. Belik subai negeri India tu orang belik subai berlaku. Negeri Pakistan tu belik subai berlaku. Negeri bang kata kok sah nun tu belik subai berlaku. Afghanistan belik subai berlaku. Pakai dia lagu tu. Kemarin kita ni pelih tak belik subai ni orang tak alih lah. Walaupun pia belik subai saja alih dah. Ni bukan. Ilmu bukan ada belik subai dak. Bang kata ilmu tengok dia tu dengan Tuhan setara mana. Tengok dia tu macam mana. Banyak orang belik subai tak tengok reti no. Belik subai tengok reti dah paling. Nampak tu? Berlaku satu hadis. Bagi seorang dia tu turunnya ayat mana? Ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Seorang lelaki dia duk jalan, dia tengok retina. Zaman Nabi SAW. Tengok retina tengok dia. Pakar tengok lawan mata lah. Dia duk tengok bom sugung apa? Sugung apa hang tama. Luka, darah tu darah cukup. Lepas tu dia kata wallahi demi Allah aku tak sesapu darah malaikat aku nak tanya ngoyak Nabi dulu. Dia pergi lari-lari jumpa Nabi. Ya Rasulullah. Saat ni aku duk tengok retina tengok deku. Tapi galik doa tu belagar dengan apa? Belagar dengan pahtama. Rasulullah kata inilah kafarah. Inilah balasan orang duk tengok retina. Mata tak jaga. Lepas tu turunnya ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Apa tu? Mana kata? Kita duk belik subai duk apa tak nampak retina. Paling tengok suk mata mana. Kalau dia belagar dengan dia gerak padan dengan dia. Mana kata tuai tu jaga apa di palo. Pakai ye kita tu pakai molek-molek. Pakai jubah bukan tak aling. Dulu di masa 20 tahun dulu. Orang pakai baju tuk farak aja, pakai baju tuk kat bakok tu. Dengan apa dengan pegang retina pegang agak sebelah. Pegang retina sebelah. Kita yang lebih kata pakai ye tu aling dak. Mangata tengok di oroknya seorang tu. Takwanya seorang tu. Nampak tu? Bukan. Bukan. Kadang-kadang tok laki berik subai molek pakai jubah bini tu orang fashion. Kata bukanlah pakai ye tu menyebabkan satu neraca untuk kita nak ukur aling tak aling. Nampak tu? Lepas tu di sini kita dapat bahawasanya rasa tu kita klik bagi. Rasa tu
Nah, ialah manusia seperti kita. Dia adanya apa? Adanya isteri, adanya cucu, keturunan, bako. Sepengah Nabi pun Nabi Ibrahim ke? Nah, fabasyarnahu bi Ishaq. Ya ada Tuhan nak bagi anak nama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan selepas pada Ishaq tu bagi anak nama dia Yaqub. Nampak tu? Lepas tu Yaqub boleh bagi pula? Boleh Yusuf pula. Panggil kata cucu pun, cicit pun Nabi, cucu pun Nabi, anak pun Nabi, pok pun Nabi. Nah, ni makna kata dia ada keturunan. Dan semua mukjizat yang Tuhan beri pada dia tu bukan pandai sendiri. Bukan kata mi kuam sama pisik dak. Panggil kata dah, kuam masacan ni yang Tuhan beri tu Tuhan izin. Kerja mereka tidak lain tidak bukan. Wa muhimmatuhum maqsuratun ala tabligh. Kerja para rasul tak ada lain tak ada bukan ngajar. Kita kena ngajar, kita kena royak. Ya nak faham, tak faham, nak dapat hidayah, dapat petunjuk ke, bukan kerja kita. Itu lepas itulah kita yangi dua kerja, dua kira setengah jual beli. Aku jual tak ada orang beli. Tak ada pedah. Aku jual. Tu jual beli suku. Dakwah ni bukan jual beli. Dakwah ni royak kebaikan pada orang. Royak kebenaran pada orang. Lepas tu serah. Ni. Salah kita ni. Bila kita ngajar orang. Bila orang tak turut kita. Mula kita nak balas dengan dia. Ni. Kita kena royak. Lepas tu serah Tuhan. Ni kita banyak kita manuk. Banyak kita ngunduh. Apa? Aku duk mengajar tak ada orang dengar. Atau dengar 2 orang 3 orang. Lepas tu bergaduh. Nak orang dengar berapa puluh orang? Nak akor naik ribu-ribu, puluh-puluh ribu. Tujuan ke? Muna nak akor ke nak apa? Ni. Mana kata? Kalau kita duduk situ, nak apa dah? Saya kata, kalau kita nak akor tu, orang duk lagu orang duk lagu, orang duk main benda pelak-pelak. Orang duk main judi atas Facebook, orang duk jual benda tak molek atas Facebook. Pengikut dia berjuta. Pengikut dia beratus-ratus ribu. Kalau kita nak akor, itulah kerja kita royak. Lepas tu yang isi acai. Kerja kita royak, yang gaduh nak itu. Saya royak sudah. Hidayah tu yang kata, dah kerjamu ma'al rasuli illa al-balagh. Tidak ada kerja bagi para rasul malaikat royak siapa. Nampak tu. Demo nak beli tak saya beli tak ada apa. Kerja kita suruh royak. Dia beza dengan orang jual. Nah, orang jual ni kalau jual tak tu baik. Kena apa? Kena itulah kena perjalanan lah. Saya tanya orang jual kereta. Orang jual kereta ni sayang orang belakang. Sayang dengan orang belakang. Kenal tak kenal sayang belakang apa yang dia jual ya. Saya tanya dia, mah ni saya sampak sikit. Dia mau kerja di barisan kereta ni kan? Berapa gaji bulan-bulan? Gaji murah ya. Gaji 5,000, 6,000 tu ya. Lepas tu rok ke duk atau rok di mana di kita buat ya. Sayang kita tu dia kata bulan-bulan boleh sampai ke 100,000. Bulan-bulan ya orang beli kereta dengan dia pandai kecek lah. Orang beli kereta dengan dia tu sampai ke 15 16 T. Tu. Lepas tu kalau siapa yang dalam sebulan tak boleh jual setiap habuk, toke suatu baik. Mana tahu siapa tamyot, siapa yang buat yot, mana tahu buat bilenge banyak-banyak, toke kasih pada dia, bonah banyak pada dia. Mana tahu duduk di gaji-gaji kerja aja kecek. Masuk dalam barisan ke rumah itu rasak, duduk setahmak demo. Ada seorang tina tu masuk pak cari luka tak boleh. Terpaksa dia kena apa? Dia kena pergi pakat dengan hak jual banyak tu.
Misalnya, ya kecek dengan harga jual banyak. Baik. Tu lama sikit. 3 t tak apa dah, tak apa. Amo nak bayar 6,000. 2,000 setih. Kalau laku amo nak bayar pada awal, dah 2,000 setih. Takut pun takut. Tak ada yok setiap habuk. Tak ada yok, tak ada yok sekan habuk. Oh, lagu tu man. Lepas tu, kita tanya dia. Lepas tu, mula apa tak? Oh, ya kata, setih kereta tu dia kata. Nah, dia kata barisak dia 10,000. Setih kereta tu. Kalau kereta harga mahal, ada banyak pada tu. Kalau kereta harga murah ni, 5,000 ya weh. Ni kamu sungguh alam lah. Mana tahu kemudian dia yak kita. Lepas tu di sinilah. Teko dia jual tu dia kata kereta ni harga apa? Harga 499,000. Lepas tu amo nak tem apa? Pak tok pai. Nak tem getah kaki, getah pak lapik pak tok kaki. Lepas tu buku lemek. Lepas tu nak boh ke apa? Yang ambil dalam duit tu. Dalam duit 10,000 tu. Lepas kira gimana duit dalam 10,000 tu kalau misalnya ia tak nak duit 3 kara ya. Dia kara tu dah lepas dalam sibul belbeh ya misalnya. Orang jual tu tertarik dengan dia. Tak apa, beli pak hak 10,000 tu 1,500 dia beli bagai tu hani tem. Boleh dia apa? Boleh dia boleh dia 8,500. Kalau setih kereta. Lepas tu kalau orang payah kecek sikit. Masa payah ke demo ni. Tak apa, amu nak wit time 10 kara. Wit minyak penuh. Nak buh minyak penuh. Nak buh gotu, buh goning. Nak buh film hak go mahal. Kau tu kau ni. Demo ni tak sih lagi. Oh, sikit aku nak lagi ya. Tu habis. Hak 10,000 hak barisak wik dia tu wik kau jual 10,000 tu habis. Tak apa tu asal boleh jual kereta. Ni bang kata duduk di apa? Duduk dia kecek. Oh tak ada time ni sekolah dan nampak demo ni duduk nak dah. Bang kata sampai tu orang jual yang panah. Mana kalau ustaz duk cek. Mana tahu ni kita tanya orang mari. Mana tahu kena hijau lagu tu. Gaji sikit ya. Tapi kena hijau sepakai. Kena tolong hak Tino tu. Hak Tino hak jual tak laku tu. Kena tolong. Mana tahu dia beli kereta buat dengan nama demo tu. Dia tu mana tahu buat dengan nama beli dengan demo tu. Demo tu bayar duit dia. Ada kena 5T. Hak Tino tu jual kereta ke apa nama tu. Wid dia 10,000. Kadang-kadang tak ambil sekat abuk. Hak Tino tu tak boleh ambil sekat abuk. Tak ambil sekat abuk. Daripada hak terbarisak wis kata 10,000 tu. Go time ni. Jadi hak Tino tu pada hari aten. Hak tanya nak ada yacht. Nampak tu? Ni pandang kata. Hijau dia lagu tu. Hijau saya kena ada yacht, kena gapo. Nampak tu? Tetapi hijau rasa tak. Oh ya. Demo nak masuk Islam. Tak saya masuk Islam, mikir tengok. Demo soncai, perian rukun. Habis tu, kita tengok. Muhammad Didat. Dengan siapa? Zakir Naik. Orang masuk Islam, dia tanya dah. Ada paksa ke masuk Islam? Ada campin ke kena masuk Islam? Ada demo duk uguk ke? Masuk Islam dah. Masuk Islam dengan samak cai. Masuk Islam dengan soncai. Masuk Islam dengan nok sendiri masuk Islam. Tapi tiok tu. Tiok masuk Islam pakai tiok. Orang tepi pun tiok. Orang dengar pun tiok. Dia sendiri pun tiok. Dia boleh ada asyhadu an la ilaha illallah pun tiok. Mana tanya mari tolak kepada diri sendiri. Waktu ingat malah atas hidayah biadillah. Nampak tu? Bini kita dah menikah dengan dia daripada dia tidak tuduh muka misalnya. Kemudian kita ayat ke dia tu, abang ni suka pada orang Tino yang tuduh muka. Apa? Tak sebi orang kelih. Muka bercuci. Nak amo nak kelih sore ya. Lepas tu bukan bangkap ni. Abang kenal lagu ni. Lepas tu serah. Kalau bangkap ni jadi adik.
Kalau bangkap ni tak pelaki tudung, boyogi. Dah, boyogi di mana? Yogi dengan kawan awak for dia lepas lelaki dia buka. Betul lah, serah. Betul lah kita berdoa serta kita royak. Kata Nabi, dah, bila orang tudung muka ni boleh jaga daripada tu, daripada ni. Nah, mana tahu wa qul lil mu'minat. Nah, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Bila tudung muka apa nama tu, orang hakiat apa nama tu, kita royak. Duk dia. Ya nak pakai, moga benar tak ada wajib. Nah, pada setengah-setengah pendapat kalau dia tu janguk dia gapo nampak muka dia narik, wajib. Serahlah demo. Maka dia pakai. Dia pakai daripada tibi nafsin. Dia pakai daripada, itu dia. Dia tak saya pakai. Tak saya tudung muka. Nak paksa. Yalah ikrah fid din. Tapi kita boleh royak. Anak pun sama. Kita royak. So pakai. Baru nampak tu kita memang kata tunjuk sedang mai pocai. Tak pemolek mana lagu ni. Pakai lagu ni pakai mutabarrijat, pakai yang Tuhan murih. Pakai ahli nar. Sekian lagu ni. Anak murid boleh juga support. Lah ni tak apalah ni dak kena royak dah. Buku jaga diri apa? Pakai meh belako. Molek. Pakai tudung belako. Macam ni mana kata gapo-gapo kita juga sapa juga royak. Lepas tu bila kita royak, kita sambil kita doa Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma di zaujati fa innaha la ta'lam. Allahumma ihdi auladi. Allahumma ihdi banati fa innahunna la ya'lamna. Ya Allah, hidayahkanlah pada isteri ammo, hidayahlah kepada anak ammo kerana mereka tidak tahu. Yang hidup paksa. Sekolah seperti juga. Saya ada Fatimah lah. Sekolah-sekolah hodok paksa suruh budak. Dengan budak dengan tak ada royak molek pada budak kelebihan hikmat cerita narung agama kau ni duk paksa straight budak buat jadi gimari pakai dakwah besar tambah pula pada kalau tudung muka pakai nikah jadi pakai uniform sekolah jadi boy tu pada sekolah yang semak mahalai cabut tinggal dakwah halo ya nampak tekak-tekak nampak lingo apa dia serabut dia kata tekak duk ni bang kata dia pakai bukan dengan paham medok. Pakai dengan sebab dibangkap oleh bang kata seorang tertentu atau pihak tertentu. Kita baik kita royak dengan cara molek. Aku tu nampak tu. Apa tu? Surahlah klik mikirlah. Supaya kita nak nikah. Kita nak nikah ni kita tak boleh paksa kita nak nikah kita. Terus klik mikir dulu tengok istikharah dulu. Lepas pada tu saya nak tu mari pula. Dalam masa sebulan. Atau nak tahu orang pergi minta tu, kita tanyalah no. Bukan main minta hari ni, Pak aku nak hari ni. Bukan pilih. Bukan pilih kereta. Nak kereta tu, kereta ni. Dia ada perasaan, dia ada gapo. Dia royak molek ada apa. Nampak tu? Nampak tu lah. Anak kita pun sama. Kita, we masa, we mikir, we tengok molek tak. Tak molek tak. Mikir tengoklah sebab tu heavy semua tu fikir untuk mikir. Kalau tak molek salah royak. Kalau dapat betul turut. Sebab itulah kita jangan bangkap. Jangan bangkap ni bang kata jadi golai. Tetapi mana kata hak semaya tu atau ceraklah. Kita royak kelebihan apa nama tu muru auladakum bis salati di sab'in wa tudribuhunna li 'ashrin. Suruhlah anak-anak kamu dengan dua semaya masuk umur 3 tahun. Mula ni, orang kita, anak 3 tahun hayat ke sejid dah. Anak tina 3 tahun kita beli kanot dah. Tak kena duduk paksa lah ni semaya. Nampak tu? Kita kecek kelebihan semaya. Ya faham. Hak bahasanya, kita kecek, tak molek dengan dia. Ya faham, ya tak sewak. Sebab kita nak ayat sunnah pada dia. Ini sunnah, brok, muntak reti, muntak tu, belah cabut-cabut ikut sunnah, punah pirah.
Sebab cara kita royak tak kena. Royak benar sunnah ni saya pakai dah. Saya pakai ci dengan apa dengan dan ci dengan peluru, ci dengan pedang, ci dengan pisau. Bukan lagu tu. Royak molek. Nah, orang faham insya-Allah. Boleh tak itu hang mula nak bakar lu, mula nak tu, mula nak bunuh, mula nak gapo tahu. Nah, turut nabi mana tahu? Tak ada nabi lagu tu. Matilah mari Quran yang la ikraha fid din. Nabi dilarang pula, afa anta tukrihun nas. Nah, adakah kamu wahai Muhammad duk dipaksa orang ayakunu mukminin? Mun duk paksa orang orang apa beriman ke? Betul kata innaka la tahdi man ahbabta. Hey Muhammad, mu ni tak kuasa nak buka hati, nak hidayah siapa yang kamu kasih. Mu nak bapa saudara kamu Abu Talib masuk Islam tapi dia tak masuk. Mu tak kuasa sebab apa? May yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida. Siapa yang Tuhan apa? Tuhan beri hidayah, maka dia dapat hidayah. Siapa yang Tuhan sesat, apa tak boleh. Ya saudara dikasih, ini kandungan-kandungan yang ada dalam surah. Dah ada surah ni. Surah apa? Surah Ra'd ni. Masih lagi kita bersama dengan muqaddimah, tak ada lagi kana lagi tu. Dah, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam masa yang sama, dalam ruangan yang sama. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.